Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, 各位主所爱兄弟姐妹， kita patut bersyukur hari ini kita kembali datang di dalam ibadah doa. 我们非常感谢上帝，今天我们能够聚集在祷告会中。 Mari sebelumnya kita bersama-sama berdoa. 在之前，让我们一起祷告。 Bapa di surga, kami datang ya Tuhan. 天父上帝，我们已经来了， Kami akan bersama-sama belajar akan firman-Mu. 我们一起学习你的话。 Tolong kami untuk mengerti dan menjalankan firman itu dalam kehidupan kami. 求你帮助我们能够明白的话，并且在生活当中遵行你的话。 Berkati hamba-hamba-Mu yang menyampaikan dan juga yang akan menerjemahkannya. 祝福你两位仆人，无论是讲的或是传的。 Demi Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. 奉靠主耶稣圣名，我们祷告和感谢。 Amin. 阿门。 Mari kita membaca Alkitab 让我们一起打开圣经， dari Yakobus pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. 雅各书第1章第1节到第8节。 Saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Mandarin. 先用印尼文，然后用中文阅读。 Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belah suku di perantauan. 做神和主耶稣基督仆人的雅各，请上奏12支派之人的安。 Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. 我的弟兄们，你们若在百般试炼中，都要以为大喜了， Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. 以为知道你们的信心经过试炼，就生忍耐。 Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. 但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺欠。 Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. 你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐于众人，也不斥责人的神，主就必赐给他。 Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. 只要凭着信心求，一点不疑惑，因为那疑惑的人，就像海中的波浪，被风吹动翻腾。 Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. 这样的人，不要想从主那里得什么， Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. 心怀恶意的人，在他所行的路上都没有定见。 Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, 各位主所爱兄弟姐妹， sejatinya tidak ada orang yang senang dan suka terhadap pencobaan. 实际上没有人喜欢所谓的试炼或试探， Karena pencobaan akan membawa kita berada di dalam kesulitan hidup. 因为试炼或试探会带领我们进入生活的困难。 Pencobaan juga akan memaksa kita untuk menerima segala keterbatasan. 那么那个试探或试炼呢，也能够迫使我们能够接受一切的状况， Dan memaksa kita untuk melepaskan segala kenyamanan yang selama ini kita nikmati. 并且迫使我们放弃我们一向以来所拥有的舒适的生活。 Selain itu, 除了之外， pencobaan juga membuat energi dan pikiran kita tercurah. 那么试炼或试探也耗尽了我们一切的力量， Konsentrasi dan mentalitas hidup kita pun akan seolah-olah menjadi kacau balau. 我们的精神、我们的力量都会变得乱七八糟。 Sederhananya, siapapun tidak menghendaki pencobaan. 那么每一个人呢，都不愿意去面对任何的试炼或试探， Jangankan untuk mengalami pencobaan itu. 更何况要祭拜这样的试炼或试 Mendengar 探。 kata pencobaan saja, seolah-olah kita berkata, dan saya tidak akan mengalami dan tidak ingin mengalami pencobaan. 即使听到试炼或试探这个词，你会说我都不愿意去接触它，不愿意去经历它。 Tetapi nasihat firman Tuhan dalam Yakobus ini berbeda dari apa yang kita pikirkan dan gumulkan tentang pencobaan kita. 但是在上个的话，在雅各书劝勉我们的劝勉呢，是我们超乎我们的所思所想的。 Selama kita masih ada di dalam dunia ini, 只要我们还活在世上，
kita akan senantiasa berada di dalam pencobaan. 我们永远都处在试炼或试探中， Bahkan hidup kita tidak akan pernah lepas dari pencobaan. 甚至我们的生活不能够脱离试炼或试探。 Oleh sebab itu, nasihat firman Tuhan memberitahukan kepada kita sekalian, 因此，上帝的话告诉我们， bagaimana cara kita menghadapi pencobaan. 我们要怎么样面对试炼或试探呢？ Pada ayat 2 dikatakan demikian. 第2节这样子说： Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. 我的弟兄们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜了。 Apa yang ada dalam pikiran kita ketika membaca dan menghayati ayat 2 ini? 当我们阅读这节经文，我们想的是什么呢？ Bagaimana kita mungkin bisa berbahagia ketika menghadapi pencobaan begitu berat? 我们处在沉重的试炼会上呢，怎么样能够有喜乐呢？ Seperti kita ketahui, bagian firman Tuhan dalam Yakobus ini ditulis untuk orang-orang Kristen yang ada di perantauan. 那么上帝呢，的话是给予那些散住在12支派的人。 Yang dalam bagian ini disebutkan kepada ke-12 suku di perantauan. 这里说是散住在12个支派之人。 Orang-orang ini adalah orang-orang Kristen yang berada di luar Israel. 那么这些人就是住在以色列以外的人， Kesulitan yang mereka hadapi bukan saja secara materi, 他们所面对的困难不只是物质上， mereka juga mengalami penganiayaan karena iman mereka kepada Tuhan Yesus. 他们也因为相信主耶稣基督而受到逼迫。 Oleh Yakobus, orang-orang demikian disebut sebagai orang yang sedang menghadapi pencobaan. 那么那个雅各呢，称这样的人是处在百般试炼中的人。 Bagian ini menjelaskan dua arti dari pencobaan, 那这部分呢，就跟我们解释两方面的试炼或试 yaitu 探。 pencobaan yang disebabkan oleh tekanan hidup yang datang dari luar diri kita. 那么第一种试探，就是从我们以外的一些生活的试探， Seperti tadi yang disebutkan pada ayat 2. 就好像刚才第2节所说的。 Sedangkan pencobaan yang berikutnya dalam arti adalah adanya godaan yang muncul dari hati kita sendiri, yang didorong oleh keinginan jahat. 那么第2种试探或试炼是由我们心里所生的，是我们心里所生的一些私欲或来引诱我们。 Seperti yang kita lihat dari ayat 13 dan 14. 就好像我们看到第13、14节的， Dengan demikian menjadi jelas bagi kita saudara-saudara sekalian, 因此跟我们说呢， bahwa pencobaan yang dialami oleh orang-orang Kristen pada zaman itu, 那么当时的人经历的那个试探， dan mungkin juga yang terjadi pada zaman kita sekarang, 也可能发生在我们当今的人身上 lebih。 disebabkan oleh karena adanya pergumulan yang datang dari luar diri kita. 因为呢，有从我们以外或者外在的一些的挣扎， Yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. 是上帝许可发生在我们身上的。 Namun di tangan Tuhan, 但是在上帝的手中， kesulitan dan pergumulan serta pencobaan ini 那么困难或者是试探或者是一些问题， dipakai oleh Tuhan untuk menguji iman kita. 那么上帝使用这一切来试炼我们的信心。 Itulah sebabnya Yakobus menyebut berbahagia. 所以约各说是有喜乐的人。 Karena kalau kita melihatnya dari sudut pandang Tuhan, 如果我们从上帝的角度看， melihat hal ini dalam sisi positif dalam diri kita, 从我们本身积极的方面来看， maka ketika hal ini kita alami, 当我们经历这些事情的时候， ini bukan merupakan godaan, 这一切并不是引诱， tetapi ujian iman yang kita alami. 而是试炼我们的信心。 Karena ada maksud baik Allah di dalam segala hal yang kita alami dalam pencobaan ini. 因为在试炼中所经历的一切呢，都是有上帝的美意。 Itulah sebabnya Yakobus menggunakan kata bertekun. 所以呢，那个雅各说要恒心。 Ketika saudara dan 要忍耐。 saya mengalami pencobaan, 当你和我经历试探或者是试 kita 炼， diajak untuk bertekun. 上帝要我们忍耐。 Dalam bahasa aslinya kata bertekun memiliki pengertian yang begitu indah. 那么原文的忍耐呢，有美好的意义。 Bertekun itu artinya dalam kondisi tertekan tidak menyerah. 就是我们处在一个受压迫的情况中，都不会放弃。 Artinya situasi yang sulit tetap sabar. 就是说，即使在困难的事情，还 Dalam 是有耐 tekanan hidup 心。 yang berat tetap mau bertahan 在 sampai pencobaan itu berakhir. 在那个生活的压力当中，一直的支撑下去，直到这一切结束。
Tentu kemampuan bertahan dalam kesulitan dan pencobaan ini bukan bersifat pasif atau berdiam diri saja. 因为当然呢，这样的一个能力呢，不是被动的能力， Melainkan ini adalah kesempatan bagi kita sekalian untuk memuliakan Tuhan. 而是对我们是一个荣耀上帝的机会。 Dalam suratnya, Yakobus menggambarkan kondisi orang-orang Kristen yang ketika berada dalam pencobaan itu, mereka menjadi lemah imannya. 那么雅各呢，描绘这些人在面对在试炼当中的情形呢，是他们是软弱的人， Mereka tidak bertahan. 他们不能够忍受。 Maka oleh Yakobus, orang-orang seperti ini disebut sebagai orang yang kurang hikmat. 所以雅各称这样的人是缺少智慧的人。 Kepada orang-orang seperti ini, Yakobus memberi dua nasihat penting. 那么对于这样的人，雅各给予2个的劝勉。 Yang pertama, 第一， mereka perlu minta hikmat dari Tuhan. 他们需要上帝求智慧。 Saudara sekalian, hikmat berarti sesuatu yang Tuhan berikan dalam diri kita untuk menuntun kita hidup di dalam kebenaran dan terus-menerus berada dalam kebenaran yang Tuhan berikan bagi kita sekalian. 那么智慧就是上帝赐给我们的，好让我们能够在我们所经历的事情能够支撑下去。 Ketika kita menghadapi pencobaan, 当我们面对试炼或试探， kita seringkali bingung menghadapinya. 我们很时常不知所措，要怎么样去面对？ Karena kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. 因为我们不知道应该做什么。 Dan justru oleh sebab itu, 就是因为这一点， Tuhan meminta kita untuk datang kepada Tuhan, meminta hikmat daripadanya. 上帝要我们来到他面前，向他祈求智慧。 Mengapa kita perlu minta hikmat Tuhan? 为什么需要向上帝求智 Karena 慧呢？ Tuhan sendiri adalah sumber hikmat. 因为上帝原本就是智慧之源。 Ketika kita membaca bagian firman Tuhan dari Yakobus ini, 当我们阅读雅各书， kita tidak diajarkan dan diminta untuk agar pencobaan itu lepas dari hidup kita. 并没有教导我们或要求我们让这些试炼或试探脱离我们。 Firman Tuhan justru mendorong kita supaya kita bertekun di dalam pencobaan 而是上帝的话激励我们要在试炼当中有忍耐， dan meminta hikmat daripada Tuhan. 并且向上帝求智慧。 Sesungguhnya kita seringkali kehilangan hikmat. 实际上，我们很时常失去智慧， Bahkan kita terus-menerus membutuhkan hikmat Tuhan. 因为我们一而再的需要从上帝而来的智慧， Maka kita harus terus-menerus datang kepada Tuhan. 所以我们必须一而再的来到上帝面前。 Ketika kita datang kepada Tuhan, 当我们来到上帝面前， maka Allah dengan anugerahnya terus-menerus akan memberikan hikmat itu bagi kita sekalian. 因此上帝在了恩典中会一而再的赐给我们智慧。 Yang kedua, 第二， ketika kita berada dalam pencobaan dan kekurangan hikmat, 当我们处在缺少智慧的状况当中， firman Tuhan menasihati kita supaya kita meminta hikmat dengan keyakinan iman kepada Tuhan. 上帝的话劝勉我们要凭着信心求。 Dalam perjalanan iman, khususnya dalam kehidupan doa, 在信心的路程当中，特别是祷告生活中， bukankah kita perlu jujur dengan diri sendiri 我们不是也应该向自己坦白吗？ bahwa tidak semua yang kita doakan dan kita minta dikabulkan oleh Tuhan. 不是我们所求的、所要的一切，上帝都会应允。 Tetapi ketika kita kekurangan hikmat, 但是如果我们缺少智慧， Tuhan berjanji akan memberikan hikmat itu kepada kita sekalian. 上帝应许必要赐我们智慧。 Oleh sebab itu kita harus memintanya dengan beriman kepada janji Tuhan. 因此，我们要凭着信心向上帝祈求。 Dan kita tidak bimbang di dalam doa tersebut. 那么我们在祷告生活当中就不会不知所措。 Yakobus menggambarkan orang yang bimbang seperti gelombang yang ditiupkan angin kian kemari. 那么雅各描绘这种迷惘的人呢，或者是不知所措的，就好像一个被风吹的人。 Orang yang bimbang adalah orang yang tidak bertahan ketika menghadapi berbagai macam pergumulan dan kesulitan hidup. 这样的人呢，就无法去面对生命中的征兆或是困难。 Ia seperti gelombang angin yang bertiup ke sana kemari, mengikuti arus gelombang. 他就好像被狂风吹来吹去的人，不失去方向。 Saudara sekalian, apakah yang dimaksud dengan bimbang di sini? 那么这里所谓的不知所措是什么呢？ Bukankah ketika kita menghadapi pencobaan, hati kita bimbang? 那么如果我们这样迷惑的话呢，就是我们在面对试炼或试探的时候， Bahkan tanpa sadar, seringkali kita meragukan Tuhan. 所以我们不知不觉中呢，就会怀疑上帝。 Sama seperti yang terjadi kepada istrinya Ayub.
就好像发生在约伯的妻子身上。 Ketika Ayub dan seluruh anak serta kepunyaannya lenyap. 当雅各的妻子和他的孩子和他所拥有的一切完全消失的时候， Istri Ayub tidak bisa menerima kenyataan. 那么亚伯的妻子不能够接受现实， Dan ia mempersalahkan Tuhan sebagai penyebab dari keadaan buruk yang menimpanya. 他就责怪上帝是引起这一切灾难的。 Saudara sekalian, istilah bimbang bukanlah demikian. 那么迷惑并不是如此。 Bagian firman Tuhan dari Yakobus ini berkata, bimbang yang dimaksud adalah mendua hati. 那么雅各书里面所谓的迷惑，就是心怀恶意。 Orang yang demikian dikatakan adalah orang yang tidak akan tenang di dalam hidupnya. 那么这样的人，他的生活当中并不能够安宁。 Dan Tuhan mengatakan, aku tidak menyukai atau tidak menyenangi orang yang bimbang. 那么因此上帝说呢，我不喜欢这样迷惑的人。 Bahkan firman Tuhan berkata, kalau ia berdoa, aku tidak akan memberikannya. 甚至上帝的话说，他即使向我祷告，我也不垂听。 Dalam kitab Perjanjian Lama ada satu kisah tentang seorang bernama Ahaz. 那么在旧约圣经有一个人叫亚哈斯， Ahaz adalah seorang raja dari kerajaan Yehuda. 亚哈斯呢是犹大王。 Pada waktu itu Ahaz berada dalam kesulitan dan pergumulan berat. 当时呢，亚哈斯处在一个很沉重的压力中， Ada kerajaan Aram dan kerajaan Israel yang berniat untuk menyerangnya. 因为有亚兰王跟以色列王要攻打他。 Dalam pergumulan sedemikian berat, 在他沉重的压力中， Allah mengirim Yesaya untuk memberikan kekuatan kepada Ahaz dan seluruh rakyatnya. 那么上帝就差遣以赛亚去兼顾那个亚哈斯王和他的国民。 Bahkan Allah memberi kesempatan bagi Ahaz untuk minta tanda dari Tuhan. 因此呢，上帝允许这个亚哈斯向上帝求一个兆头， Tapi dengan alasan rohani, Ahaz menolaknya. 但是亚哈斯因为以属灵为缘由，他就拒绝了。 Kepada Yesaya, Ahaz berkata, aku tidak mau dan tidak ingin mencobai Tuhan. 亚哈斯对以赛亚说：“我不要试探上帝。” Saudara sekalian, kelihatannya jawaban Ahaz ini sangat rohani. 那么听起来呢，亚哈斯的答案非常的属灵， Tapi Tuhan tahu apa yang sesungguhnya di dalam hati Ahaz. 但是上帝清楚知道那个亚哈斯心里是怎么样的， Sehingga Tuhan begitu murka kepada Ahaz. 于是上帝向亚哈斯发怒。 Kenapa saudara sekalian? 为什么呢？ Karena Ahaz pada kenyataannya tidak mencari pertolongan Tuhan. 因为亚哈斯呢，基本上是不愿意向上帝求帮 Dalam 助。 kesulitan dan pergumulan, Ahaz lebih suka mencondongkan hatinya kepada orang lain atau kepada bangsa lain. 那么，因为亚哈斯本身呢，他更有倾向于去祈求别人或是别的地方的帮助。 Barangkali kita tidak seperti Ahaz, 我们可能不像亚哈斯， yang ketika dalam pergumulan atau pencobaan masih suka dan juga masih ada waktu untuk berdoa kepada Tuhan. 我们有在突然困难当中还有时间向上帝祷告， Namun kita tetap perlu mewaspadai diri 但是我们要谨慎， supaya hati kita tidak mendua. 好让我们的心不会心怀恶意。 Pada satu sisi kita barangkali mencari Tuhan, 一方面可能我们寻求上帝， namun pada sisi yang lain kita bisa lebih suka mencari pertolongan orang lain. 但是另一方面呢，也很喜欢祈求别人的帮助。 Tuhan Yesus berkata kepada kita sekalian, 主耶稣对我们说， kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan, 一个人不能侍奉两个主， yaitu kepada Allah dan kepada Mammon. 不能够侍奉上帝和马门。 Ketika kita berada dalam pergumulan karena pencobaan, 当我们在挣扎中处于一些试炼或试探的时候， mari kita tidak bercabang hati. 让我们不要心怀恶意， Mari kita minta hikmat daripada Tuhan, 我们向上帝祈求智慧， agar Tuhan terus-menerus dengan anugerahnya memberikan hikmat kita 好让上帝一直的施恩赐给我们智慧， untuk kita boleh bertahan. 好让我们能够支撑下去。 Supaya dengan anugerahnya itu Tuhan memberi kita kekuatan 那么接着上帝的恩典，我们能够从中得力， dan bertekun di dalam pencobaan. 并且在试炼中有恒心。 Ingatlah akan janji firman Tuhan bagi kita sekalian. 我们要记得上帝对我们每个人说的 Ketika 话。 kita berada dalam pencobaan, 当我们处在试炼或试探中， ketika pencobaan itu diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, 当上帝许可试炼或试探临在我们身 dan 上， ketika kita bertekun di dalam pencobaan itu, 并且我们很忍耐的去面对这些试炼或试探，
Dan dalam menghadapi pencobaan itu kita meminta hikmat terus-menerus kepada Tuhan. 并且在试炼和试探中一直不断的向神祈求智慧， Maka ada janji dan berkat Tuhan yang diberikan kepada kita 那 sekalian. 么上帝就会赐予他的应许和他的那个许可， Seperti yang dikatakan pada ayat 12. 就好像第12节所说的， Setiap orang yang tahan uji akan menerima mahkota kehidupan. 每一个人能够承受试炼的人将会得到冠冕。 Mari kita datang kepada Tuhan. 让我们来到上帝面前， Mari kita datang dengan hati yang boleh melihat segala anugerah Tuhan dalam hidup kita. 让我们能够看到在我们生命中上帝的一切的恩惠。 Mari kita mengambil waktu untuk datang kepada Tuhan dan merenungkan akan firman Tuhan. 让我们用的时间安静上帝面前，并且祈求上 Tuhan 帝的 meminta 帮助。 kita untuk bertekun di dalam menghadapi pencobaan. 上帝要我们在试炼中有耐心。 Tuhan meminta kita juga untuk diberikan hikmat daripada Tuhan. 上帝也要我们向他求智慧。 Saudara yang sekalian yang bisa berlutut, mari kita dan saudara-saudara sekalian boleh bersama-sama berlutut dan bersama-sama berdoa. 那些能够跪下来的人，请能不能跪 Mari 下 kita 来？ mengambil waktu tenang berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. 让我们安静自己，在上帝面前祷告。